Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وبعد السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi pada tengah hari ini dan kita sambung buku saya yang terbaru, tajuk dia Perang Gerila dengan Syaitan. Kita dah beberapa siri dan alhamdulillah hari ini masuk siri ke-6, dan topik yang kita akan bincangkan hari ini itu bab yang ke-4 buku ini, iaitu tajuk dia Rasul dan juga para sahabat Nabi dalam kalangan jin. Rasul dan para sahabat Nabi dalam kalangan jin. Sebelum kita meneruskan perbincangan tajuk ni, tajuk bab ni pun dah macam ada sedikit kekeliruan. Kita tahu mana ada Rasul dalam kalangan jin, Rasul dalam kalangan manusia saja. Okey, itu perkara pertama yang perlu kita jelaskan. Menurut ilmu akidah, yang inilah kita pegang, para rasul tu dia mesti lelaki dalam kalangan manusia yang dikurniakan wahyu sahaja. Lelaki daripada bangsa manusia yang dikurniakan wahyu. Jadi kesimpulannya, wanita tidak ada rasul, jin pun tidak ada rasul. Oleh kerana itu, kenapa pula tajuk ni, bab yang keempat saya nak kena letak rasul dalam kalangan jin. Lepas tu tuan-tuan, kita kena jangan baca tajuk sahaja, sebaliknya kita kena tengok apa makna sebenarnya topik perbincangan dan kenapa saya menggunakan perkataan rasul kalau rasul itu tidak ada dalam kalangan jin. Dan cerita mengenai rasul ini mesti dalam kalangan lelaki dan juga manusia sahaja, itu disebut dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 43. Allah kata, "Ma arsalna min qablika min rasul min qablika illa rijalan nuhi ilaihim." Dan tidak akan utus para rasul sebelum wahai Muhammad melainkan rijal, lelaki. Lelaki di sini maksud manusia lah. Nuhi ilaihim, kami wahyukan kepada mereka. Jadi ayat ni kalau ke Imam Ibn Kathir, dia kata cerita apa, fasalu ahla dzikri ni, ayat ni kata tanya orang yang ahla dzikri, orang yang ada ahli kitab ataupun orang yang ada knowledge. Sebenarnya ayat ni turun apabila orang Mekah pada zaman Nabi, mereka tidak boleh menerima hakikat Rasulullah tu rasul yang diutus Allah. Mereka kata patutnya rasul tu kena malaikat lah. Jadi Allah Ta'ala pun suruh mereka membuat rujukan. Pergi ke Madinah pada masa itu, jumpa dengan ahli kitab di Madinah. Kata fas'alu ahla dzikri itu. Tanyalah ahli kitab di Madinah yang mana mereka terlebih dahulu mendapat kitab langit, kitab wahyu. Ada ataupun tidak dalam kitab mereka perihal manusia rasul sebelum ini bermula daripada Nabi Musa lah. Nabi Musa pun Nabi Yaqub, Ibrahim dan sebagainya adalah malaikat. Dan jawapannya sudah pasti tidak ada malaikat, semua manusia. Itu asal ayat ni lah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita bincang mengenai sahabat. Jadi kita buat kesimpulan pada poin pertama saya, Rasul tidak ada dalam kalangan jin dan juga wanita. Dia kena mesti lelaki, manusia sahaja. Okey, kemudian yang kedua, sahabat ni pula dia punya definisi. Saya ambil satu contoh lah. Ambil daripada karangan Profesor Dr. Abu Laith. Ini seorang pensyarah di UAE. Dia cerita mengenai ulumul hadis. Dia kata ta'rif sahabat. Sahabat ni apa? Dia kata sahabat sesiapa sahaja yang sempat bertemu dengan Rasulullah, memeluk Islam, beriman dengan baginda dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Jadi tak termasuklah orang munafik dalam definisi ini. Sahabat ni mesti orang yang jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, lepas tu mati dalam Islam. Okey, lepas tu kenapa? Kadang-kadang orang keliru juga. Dia kata Rasul tu ada dalam kalangan jin. Okey, dia berpunca daripada ayat yang ke 130 surah Al-An'am, surah yang ke-6. Allah kata apa? Ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati, sampai habis. Wahai sekalian jin dan juga manusia, bukankah telah datang kepadamu rusulun minkum, para rasul dalam kalangan kamu. Jadi ini antara sebabnya kenapa orang boleh keliru. Tengok ayat ini sendiri mengatakan
Rasul itu ada dalam kalangan jin dan juga manusia. Ayat ni sebut macam ni. Betul tuan-tuan, kita baca ayat Al-Quran, kita tak boleh mendasarkan logik kita ataupun terjemahan semata-mata. Mesti dia rujuk kepada huraian para ulama secara lebih mendalam. Sebab ayat ni, dia bukan berdiri sendiri. Dia ada sokongan dengan ayat lain untuk menjelaskan makna. Kalau tidak, dia akan jadi kontradik. Bercanggah. Ayat tadi kata manusia sahaja dalam kalangan jin. Tiba-tiba ayat ni Allah Ta'ala kata, wahai jin dan juga manusia, bukankah telah datang kepada kamu para rasul dalam kalangan kamu sendiri, menceritakan mengenai ayat-ayatku dan sebagainya. Nampak macam seakan ada contradiction. Oleh itu kita mesti menjelaskan kekeliruan ini. Okey, utusan manusia dalam ayat ini, Allah kata, wahai sekalian jin dan juga manusia, bukankah telah datang kepada kamu rasul, utusan dalam kalangan kamu sendiri. Okey, bila disebut rasul dalam kalangan manusia, dia merujuk kepada Nabi dan juga Rasulullah yang hakiki. Tetapi kalau dia rujuk kepada rasul dalam kalangan jin, berdasarkan ayat ni, dia lebih kepada maksud pemberi peringatan ataupun utusan wakil kepada rasul sebenar, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini untuk memahami rusulun minkum tu, wahai golongan jin dan juga manusia, bukankah telah datang kepada kamu para rasul dalam kalangan kamu sendiri. Kalau manusia, rasul hakiki. Tapi rasul dalam kalangan kamu, wahai jin, itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada para sahabat Nabi ataupun utusan jin. Ataupun generasi pertama jin yang memeluk Islam. Ini berdasarkan ayat lain lah. Macam mana kita tahu, rasulun minkum yang rujuk kepada jin tu, bukan rasul yang hakiki yang mendapat wahyu, tetapi adalah utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kita kata generasi pertama jin yang memeluk Islam. Dan ia disokong oleh ayat lain dalam surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46. Allah Ta'ala cerita, Allah kata, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ. Ingat, ketika kami halakan kepadamu, wahai Muhammad, sekumpulan dalam kalangan jin. Mereka mendengar Al-Quran. Dan bila mereka dengar, mereka tersenyap. Lepas tu, فَلَمَّا قُضِيَ. Bila mereka dah selesai mendengar Al-Quran yang kamu baca, walau mereka berpaling ataupun kembali ila qaumihim, kepada kaum mereka, munzirin, munzir, pemberi peringatan. Kenapa saya katakan rasul dalam kalangan jin itu merujuk kepada rasul kepada Rasulullah, utusan kepada Rasulullah, bukan rasul hakiki. Sebab perkataan munzir ini, munzir ini berkata anzara, anzaru yunziru, pemberi peringatan, memberi peringatan. Munzir, seorang yang memberi peringatan. Sebab dalam ayat tadi, ayat sebelum, ayat surah Al-An'am, Allah kata apa? Wahai sekalian jin dan juga manusia, bukankah telah datang kepada kamu para rasul dalam kalangan kamu sendiri? Antara peranan dia, yaqussuna alaikum ayati, mengkisah, menceritakan kepada kamu ayat-ayatku, Al-Quran. Lepas tu, wa yunzirunakum, dan memberi peringatan. Jadi perkataan yunzir di sini sesuai kita gandingkan dengan ayat surah Al-Ahqaf, perkataan terakhirnya munzirin. Kesimpulan dia, rasul hakiki adalah dalam kalangan manusia sahaja. Tidak ada malaikat dan juga jin. Tetapi kalau Al-Quran ayat 130 surah Al-An'am tadi kata, rasul dalam kalangan kamu, wahai jin, itu merujuk kepada utusan ataupun generasi pertama jin yang memeluk Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudiannya pulang kepada bangsa mereka berdakwah menceritakan mengenai Islam. Itu kita boleh tengok dalam surah Al-Ahqaf, mula pada ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Jadi kesimpulan dia, rasul jin tu maksudnya para sahabat Nabi lah. Dan kenalah, sebab mereka beriman, hidup dalam Islam dan mati dalam Islam. Okey, cerita pasal mereka ni, rasul dalam kalangan jin, ataupun kita kata para sahabat Nabi lah dalam kalangan jin. Dia kata adalah generasi pertama yang memeluk Islam pada zaman Nabi. Mereka juga diiktiraf oleh sebagai para sahabat. Para ulama hadis menyebut nama mereka dalam senarai para sahabat. Ini interesting kalau kita tengok dalam contohnya kitab Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ada satu kitab dipanggil Al-Isabah yang tepat fi ma'rifatis sahabat, dalam mengenali sahabat. Dan dalam kitab ini disenaraikan nama sahabat Nabi dalam bangsa jin. Saya pun hairan macam mana dia boleh dapat nama ni. Ini berdasarkan riwayat lah. Contoh yang nama dia Zawba'ah, Al-Jinni, si jin. Lagi Al-Arqam, Al-Adras, Hasir, Khasir, Surraq, Amr bin Jabir dan sebagainya.
Lepas tu contoh kita ambil satu contoh yang nama dia Surraq. Ini ada sebuah riwayat masa saya duduk apa kaji-kaji tulis buku ni, jumpa riwayat ni dalam kitab, dalam Dalailun Nubuwah, dalil bukti kenabian yang disusun oleh Imam Al-Baihaqi, disenaraikan hadis-hadis yang menunjukkan bukti kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga oleh Imam Badruddin Asy-Syibli dalam kitab dia Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan. Dia kata apa? Dia buat satu riwayat. Dia kata apa? Satu hari Khalifah Umar bin Abdul Aziz melalui sebuah padang tanah kontang ataupun tanah kosong, dia bertemu dengan seekor ular yang mati. Dia pun turun, dia koyak sikit baju dia pun bungkus ular tu, dia pun kebumikan ular tu. Tiba-tiba terdengar satu suara. Suara dia kata apa? Rahmatullahi alaika ya Surraq. Rahmat Allah ke atasmu wahai Surraq. Fa ashhadu, maka aku bersaksi, katanya suara gaib tu. La sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku memang bersaksi, memang aku dengar Nabi pernah bersabda. Nabi kata apa? Tamutu ya Surraq, kamu ni Surraq akan mati. Fi falatin minal ardi, di sebuah tanah kontang. Yadfinuka, ataupun yudfinuka khair ummati. Kamu akan dikebumikan oleh manusia terbaik umatku. Lepas tu Umar bin Abdul Aziz pun dengar lah. Umar bin Abdul Aziz pun pelik. Dia kata, man anta ya rahamukallah. Siapa kamu ni? Suara. Mudah-mudahan Allah rahmati kamu. Lepas tu suara tu pun kata apa? Ana rajulun minal jin. Aku ni lelaki jin. Dia kata, wahadha Surraq. Hak mati tadi, nama ini adalah Surraq. Hak mati tu. Dia kata, walam yakun mimman baya' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal jinni ahadun ghairi. Tak ada dah hak pernah berbayah masuk Islam, berjanji tak setia untuk Islam dengan Nabi dahulu masih hidup, cuma aku seorang ni. Cuma aku sejin sahaja. Ini dalam adalah Dalailun Nubuwah dan juga Ahkamul Marjan. Itu satu. Kemudian riwayat yang kedua ni pun disebut dalam Musnad Ahmad. Dalam Musnad Safwan bin Mu'attal. Maksudnya bila kita belajar hadis yang tuan-tuan, bila sebut Musnad, baca kata-kata Sunan Tirmizi, Sunan Baihaqi, Sunan Ibnu Majah. Sunan ni biasanya bab-bab kita hadis yang disusun dalam tu disusun mengikut bab fiqh. Tetapi kalau Musnad, dia kumpul sahabat kitab hadis tu berdasarkan himpunan nama sahabat. Macam Musnad Ahmad bin Hanbal, kalau kita belajar metodologi penyusunan dia, mula-mula sekali dia susun dengan hadis yang diriwayatkan oleh 10 sahabat Nabi yang dijanjikan syurga. Mula dengan Abu Bakar, Musnad Abu Bakar, Musnad Umar, Uthman, Ali dan terus sampai habis. Lepas tu baru masuk musnad lain. Dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, dia pecahan Musnad Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami. Maksud hadis ini diriwayatkan oleh sahabat ni Safwan. Dia kata apa? Sekumpulan sahabat Nabi terserempak seekor ular yang telah mati. Sehubungan itu, salah seorang daripada mereka pun mengkafan dan juga tanam ular tu. Setelah malam tiba, mereka didatangi 2 wanita. Wanita pelik lah, kemungkinan jin ni. Wanita berkata, siapa antara kamu yang telah mengkebumikan Amr bin Jabir? Amr bin Jabir. Para sahabat pun bagi tahu mereka tak kenal siapa Amr bin Jabir. Kerana wanita tu kata apa? 2 wanita tu kata. Dia kata, sekiranya kamu mencari pahala, maka sesungguhnya kamu sudah mendapatkannya dengan mengkebumikan ular tadi tu. Sesungguhnya jin yang jahat telah bertempur dengan jin yang beriman. Amr bin Jabir, ular yang kamu jumpa itu telah terbunuh dalam pertempuran itu. Beliau adalah satu jin yang telah mendengar bacaan Al-Quran daripada Nabi. Itu dalam kisah surah Al-Ahqaf tadi. Ini cerita ini disebut oleh dalam Musnad Ahmad bin Hanbal dan juga dalam Mustadrak Imam Al-Hakim dan kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan tadi. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, saya boleh buat di sini. Kesimpulannya, saya boleh buat 3. Yang pertama, ini buku ni antara, bagi saya lah, antara kita kata apa, kemudahan untuk anda semua. Di hujung setiap bab, saya nyatakan kesimpulan. Kalau agak-agak tuan-tuan rasa tak larat ataupun tak mau baca bahagian depan ni, kalau ni panjang sangat, baca bahagian muqaddimah. Kesimpulan tu dah cukup. Yang pertama, hanya lelaki dalam kalangan manusia sahaja yang dilantik sebagai Rasul, utusan Allah yang menerima wahyu dan diarahkan menyampaikannya kepada manusia dan juga jin. Penggunaan perkataan Rasul dalam kalangan jin seperti disebut surah Al-An'am tadi tu, ayat 130, sebenarnya merujuk kepada pendakwah ataupun
pemberi peringatan, utusan lah, pemberi peringatan dalam bangsa jin kepada bangsa mereka. Dan kata lain, Rasul dalam kalangan jin adalah utusan Rasulullah kepada jin. Okey, kemudian yang kedua, para pendakwah ataupun pemberi peringatan dalam kalangan jin tu kita boleh iktiraf sebagai antara generasi jin yang mula-mula sekali menerima Islam. Kisah mereka disebut dalam surah Al-Ahqaf ayat 29 dengan surah Al-Jin. Surah Al-Jin. Kemudian mereka terima Islam setelah mendengar baginda mengalunkan bacaan Al-Quran. Kisah mereka disebut dalam surah Al-Ahqaf, surah Al-Jin tu. Dan yang terakhir sekali, generasi pertama jin yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diiktiraf oleh para sahabat Nabi. Diiktiraf sebagai para sahabat Nabi. Sehingga para ulama hadis disenaraikan nama mereka dalam kitab yang menerangkan mengenai ataupun memperkenalkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, selalu dah saya sebut, bila kita berbicara mengenai jin, syaitan semua sekali, penting untuk kita menyatakan dalil daripada sumber hadis, Al-Quran atau hadis. Sebab jin syaitan ni adalah perkara ghaibiyat yang kita tak nampak di mata. Okey tuan-tuan, setakat tu dulu untuk topik hari ini, bab yang keempat. InsyaAllah kalau tidak ada aral, minggu depan mungkin saya akan ambil hari Selasa lah, sebab hari minggu depan saya ada urusan. InsyaAllah untuk minggu hadapan kita akan bincang pula. Bab yang kelima. Ini bab yang menarik. Soalan dia, adakah jin boleh ditangkap? Adakah jin boleh ditangkap? Sebab biasa kita dengar, tengok cerita Melayu ke, bomoh ataupun kata perawat lah, ataupun ustaz ke, dalam cerita pergi merawat orang kena rasuk dengan jin. Lepas tu dia ambil botol. Dia ambil botol, lepas tu apa jadi? Dia membacalah apa-apa sehingga tangannya bergegar-gegar. Kononnya ni sedang berlaku pertandingan. Bergegar, lepas tu dia memasukkan jin tu dalam botol. Masuk dalam botol si jin. Pam. Lepas tu dia ambil tutup. Jadi jin tu terkurunglah dalam botol tu. Lalu botol itu dia buat apa? Dalam cerita Melayu lah. Dibuanglah dekat pada sungai untuk dihanyutkan ke laut dan sebagainya. Kemudian setelah jin tu ditangkap, masuk botol, tiba-tiba hanyut ke satu tempat, tiba-tiba orang tak sedar. Dia jumpa botol, dia pun buka. Bila dia buka, lalu jin tu pun terlepas keluar, jin tu pun kembali bermaharajalela. Cerita ni biasalah dalam filem-filem Melayu dan sebagainya. Jadi kesimpulan dia, betul ke tidak cerita tu? Jadi kita akan jawab perkara ini minggu hadapan dalam sesi saya bedah buku Perang Gerila dengan Syaitan untuk bab yang kelima. Tapi saya bagi hint sikit lah. Saya bagi sedikit bayangan kepada tuan-tuan supaya tidaklah perlu tunggu-tunggu. Oleh kerana jin syaitan ni perkara ghaib yang mustahil kita tahu melainkan dengan panduan wahyu. Pihak yang mendakwa dia telah menangkap jin syaitan masuk dalam botol, dia kena buktikan memang betul jin dimasukkan ke dalam itu. Dan mestinya dia orang kata apa? Jin ni tak nampak. Orang tertentu sahaja boleh nampak. Jadi saya nampak benda ni terkurung dalam ni. Jadi itu sebenarnya satu jawapan yang play safe lah bagi saya. Sebab kita tak boleh audit dakwaan itu betul. Kita boleh tengok jin betul kat dalam tu. Jadi jawapan nak paling selamat untuk kita, oleh kerana kita tidak dapat melihat jin. Itu adalah sunnatullah. Hukum Allah, ketetapan Allah di alam ini, kita tak dapat melihat jin. Jadi kita rujuk hanya kepada sumber wahyu. Dan sumber wahyu, nanti insyaAllah kita akan bincang panjang lebar. Kesimpulan dia, jin berdasarkan nas tak boleh ditangkap. Tapi ada juga jin yang boleh ditangkap, bahkan dibunuh. Ada situasi-situasinya. Itu kita akan bincang ke depan. InsyaAllah tuan-tuan, cukup. Dah habis 20 minit seperti yang kita janjikan. Nama pun Madrasah 20 Minit Mursyid. Kita sambung perbincangan kita untuk bab yang seterusnya pada minggu hadapan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.